सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penuntun yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga anda semua, tak kira di mana berada, baik di Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand, Cambodia, semoga anda semua berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masih lagi di dalam bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini merupakan bulan yang sangat dekat dengan hati dan kehidupan seorang Muslim. Di mana bulan inilah yang tepatnya bertarikh 12 Rabiul Awal, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengabulkan doa seorang utusannya, yakni Hazrat Ibrahim AS, di mana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Satu doa yang telah menggoncang arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu doa yang merupakan rintihan seorang utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengutus seorang insan yang sempurna dari segala segi, dari kalangan orang-orang ini, dari kalangan kaum ini, dari kalangan keturunan beliau, yang akan membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, yang akan mengajarkan hikmah dan kitab Allah Ta'ala, dan akan mensucikan mereka. Hasil daripada doa yang dipanjatkan oleh Hazrat Ibrahim AS, tepatnya pada 12 Rabiul Awal, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjawab doa beliau dengan diutusnya insan yang kamil, insan yang sempurna, iaitu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, di mana kedatangan beliau telah dikhabar ghaibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam kitab-kitab terdahulu selain daripada Al-Quran. Dan pengutusan beliau bukanlah untuk sesuatu kaum tertentu atau satu zaman yang tertentu, tetapi pengutusan Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 108, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yakni, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala tercakup di dalam itu. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat bagi sekalian makhluk.
Apakah itu bernama manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kedatangan Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi mereka semua. Di dalam surah As-Saba ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nazira walakinna aksaran nasi la ya'lamun." Di sini juga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua bahawa sesungguhnya kami tidak mengutus engkau melainkan untuk seluruh manusia sebagai pembawa khabar suka dan pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita tahu bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala sebagai utusannya yang memberikan khabar gembira dan pemberi peringatan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia menolak akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah SAW merupakan insan yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Rasul pembawa cahaya kebenaran kepada kehidupan umat manusia yang tenggelam di dalam kegelapan rohani. Tidak dapat ditolak bagaimana keadaan kehidupan orang-orang di tanah Arab pada waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malah sebelum itu bagaimana mereka semua tenggelam di dalam kesyirikan, mereka tenggelam di dalam kesesatan, mereka tenggelam dalam segala perbuatan buruk. Menggauli ibu mereka sendiri, menggauli saudara perempuan mereka sendiri merupakan satu kebahagiaan kepada mereka. Minuman keras mereka minum bagaikan minum air sekarang ini, air putih yang kita minum, begitulah mereka meminum minuman keras. Begitu tenggelam sekali mereka di dalam kesesatan. Begitu tenggelam sekali mereka di dalam akhlak-akhlak yang sangat buruk dan sangat keji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mahu membiarkan umatnya ini tenggelam di dalam kesesatan terus-menerus. Maka menjawab kepada doa yang dipanjatkan oleh Hazrat Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah Ta'ala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa cahaya, sebagai pembawa khabar suka kepada umat manusia yang waktu itu seperti mana saya katakan tadi tenggelam di dalam kesesatan. Namun di tanah besar Arab yang tandus dan dikelilingi bukit bukau, tidak siapa yang tahu nasib seorang insan yang lahir tanpa bapa. Kerana kita tahu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini, bapa beliau telah pun wafat. Kemudian setelah beliau lahir, ibu beliau pun beberapa tahun selepas itu wafat. Kemudian dijagalah oleh datuk beliau. Kemudian datuk beliau pun wafat, kemudian dijaga oleh pakcik beliau. Seolah-olah beliau ini, pendidikan beliau, tarbiyat beliau ini nampak daripada mata kasar kita seolah-olah tidak sempurna. Tetapi yakinlah, kedatangan beliau ini bukan satu kedatangan yang sia-sia, tidak. Tetapi kedatangan beliau telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahawa beliau ini bagaikan nurun ala nur. Beliau ini adalah cahaya di atas cahaya. Wujud beliau ini dibimbing, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sehingga kan beliau menjadi refleksi, pantulan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti mana saya katakan tadi, dari kecil beliau hidup dalam keadaan yatim, kemudian yatim piatu. Tarbiyat beliau seolah-olah tidak terjamin.
Tetapi seperti mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 68, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Bahwa Allah taala akan melindungi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari manusia. Manusia yang mana? Manusia yang tidak beriman. Jadi memang pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dari kecil lagi telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau dibimbing oleh nur Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan digambarkan ayat yang baru saya tilawatkan tadi, bahawa nurun ala nur. Beliau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya Allah Ta'ala telah membimbing, mentarbiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya beliau menjadi pantulan dari nur cahaya Allah Ta'ala, yang dengan itu beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat nilai-nilai manusiawi. Di dalam surah At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu sifat yang sangat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari antaramu. Berat dirasakannya apa yang menyusahkan kamu. Dia sangat mengharapkan kesejahteraan bagimu, dan terhadap orang-orang mukmin ia sangat berbelas kasih dan sangat penyayang. Inilah sifat yang sangat cantik, yang sangat indah yang digambarkan oleh Allah Ta'ala bagi wujud suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia tidak boleh melihat orang lain itu berada dalam keadaan yang susah. Dia tidak mahu orang lain itu tenggelam di dalam kesusahan. Dia tidak sanggup melihat apalagi umatnya. Dan beliau sangat berkasih sayang, sangat penyayang kepada umat manusia. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 160, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan lagi bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan oleh kerana rahmat dari Allah, maka engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sifat yang sangat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian digambarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahawa sesungguhnya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, ada contoh yang terbaik bagi kamu semua. Semua ayat-ayat yang saya kongsikan bersama para penonton sekalian sebentar tadi, semua itu menggambarkan, memberitahukan kepada kita semua sifat-sifat yang terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat jelas sekali. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan pantulan, refleksi daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bersabda, menuliskan bahawa kalau sahaja orang-orang dunia mengenal dan mengetahui kehidupan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan uswah hasanah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga pasti akan mengirimkan puji-pujian ke atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan satu dakwaan yang tidak berasas. Malah Al-Quran sendiri memberikan kesaksian terhadap perkara ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihim wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengirimkan selawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kirimkanlah selawat dan salam ke atasnya, iaitu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggikan ajaran dan contoh yang sempurna kepada umat manusia. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syarat dengan sifat peribadinya yang mulia dalam kelakuan, tingkah laku dan setiap detik perjalanan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan Al-Quran yang berjalan,
Al-Quran yang bergerak, seperti mana ketika sahabat-sahabat bertanya kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau, Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha, menjawab bahawa akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi inilah cantiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua sifat-sifat yang beliau perlihatkan kepada kita semua itu adalah merupakan jalan menuju kepada Allah Taala yang telah dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita amalkan. Dan jalan inilah yang dapat menyampaikan kita kepada Allah Taala, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak-akhlak yang sangat terpuji ini membuatkan beliau begitu dekat dengan Allah Taala. Kita juga sebagai pecinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengikuti dan mengamalkan akhlak-akhlak suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga akan dapat meraih kecintaan Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain berfirman bahawa kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bahawa kalau kita katakan Muhammad kepada umatmu, kalau kamu ingin meraih kecintaan Allah Ta'ala, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ikutilah aku, iaitu ikutilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala akan mencintai kamu. Jadi untuk kita meraih kecintaan Allah Ta'ala, tidak ada jalan lain kecuali kita haruslah dan wajib menghidupkan akhlak-akhlak yang cantik, yang indah yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, supaya dengan itu nanti kita akan menjadi orang-orang yang dapat meraih kasih sayang Allah Taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang sangat mulia, yang merupakan rahmat bagi alam semesta dan merupakan kekasih Allah Taala, dan yang di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, laulaka lama khalaqtu aflaq. Begitu tingginya martabat darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Ta'ala sendiri berfirman bahawa laulaka lama khalaqtu aflaq, kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak aku ciptakan alam semesta ini dan kandungannya. Isi kandungannya ini tidak akan aku ciptakan. Jadi diciptakannya alam semesta ini dan isi kandungannya ini, kita semua ini, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan yang berjaga malam. Beliau sangat kurang tidur. Dan beliau mendoakan untuk kesejahteraan umatnya, untuk kebaikan pengikut-pengikutnya dan sahabat-sahabatnya, dan bukan terbatas hanya setakat itu saja. Malah beliau berjaga malam mendoakan untuk seluruh umat manusia. Apakah orang itu menerima beliau ataupun orang itu menentang beliau. Kerana kedatangan beliau adalah merupakan rahmatan lil alamin. Beliau senantiasa mendoakan untuk kesejahteraan umat manusia keseluruhannya. Seperti mana saya katakan tadi, bukan saja untuk orang-orang ataupun pengikut-pengikut beliau, tetapi beliau sebagai rahmatan lil alamin mendoakan untuk semua umat manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu merasa gelisah melihat kesusahan, kedukaan dan kesedihan yang dihadapi oleh orang lain. Tuhan telah berfirman kepadanya, kenapa engkau meletakkan diri sendiri dalam kesusahan hanya disebabkan orang-orang itu tidak mengenal pencipta mereka? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rahmatan lil alamin. Yang kalau bukan kerana beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dunia ini tidak terwujud. Oleh itu, wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah dan sunnahnya tetap dari dulu, sekarang dan akan datang sentiasa relevan. Bukan saja untuk orang Islam, malah untuk seluruh umat manusia. Seperti mana saya katakan tadi, untuk orang yang beriman maupun untuk orang yang tidak beriman, yang belum menerima beliau, akhlak, sirah, kehidupan suci Rasulullah SAW tetap relevan
bukan kepada umat Islam tetapi untuk manusia sejagat. Semuanya kalau ingin meraih kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada jalan lain kecuali kita haruslah mengikuti sunnah-sunnah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan yang ampuh yang mampu memecahkan segala persoalan dan masalah yang dihadapi oleh generasi manusia di setiap zaman. Jadi bukan untuk, seperti mana saya katakan tadi, pengutusan beliau itu bukan untuk kaum tertentu ataupun untuk zaman tertentu. Tetapi pengutusan beliau adalah untuk orang yang dulu, sekarang dan yang akan datang. Kalau kita ingin berjaya di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin mendapat kedekatan dan meraih kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, jalannya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan muhsin insaniat dan beliau adalah wujud yang sangat mencintai kemanusiaan yang bangun di tengah malam berdoa kepada Allah Taala supaya nilai-nilai kemanusiaan ini jangan hilang di telan zaman. Jadi inilah wujud suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita semua bahawa inilah yang seharusnya kita lakukan kalau kita ingin meraih keredaan dan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti dan mengamalkan serta menghidupkan sunnah-sunnah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana saya katakan tadi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengirimkan selawat, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberitahukan kepada kita, bukan Allah sahaja, malah malaikat pun mengirimkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, kirimkanlah selawat dan salam ke atasnya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Kenapa Allah sangat menekankan kepada orang-orang mukmin untuk membaca selawat? Mesti ada rahsia di sebalik itu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan doa-doa kita? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan doa-doa kita. Bahkan di sini dalam ayat ini, dia yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan caranya kepada kita, bahawa wahai hamba-hambaku, apabila kamu hadir di hadapanku, apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa doa-doa dan permintaan-permintaan kita di hadapan Allah Taala, maka untuk menjadikan doa-doa kita itu terkabul dan keperluan-keperluan kita itu dapat dipenuhi, perantaranya hanyalah satu, iaitu datanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan Nabi kesayangannya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak memilih perantaraan ini, maka semua ibadat-ibadat kita akan menjadi sia-sia. Begitu juga doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dikabulkan oleh Allah Taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wasilah, merupakan perantara terkabulnya doa-doa kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang mukmin, supaya kita mengirimkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana saya katakan tadi, Rasulullah SAW tidak memerlukan memerlukan doa-doa kita, tidak. Dan dengan doa-doa kita itu bukannya meninggikan derajat Rasulullah SAW, tidak. Tetapi kita memerlukan membaca selawat ini supaya doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan berkenaan dengan selawat ini, para penonton sekalian, banyak sekali hadis-hadis yang diterangkan oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Saya ingin kongsikan bersama kita semua supaya kita faham dan kita tahu betapa pentingnya, betapa perlunya kita membaca selawat ini, mengirimkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat, dari antara orang-orang yang paling dekat dengan saya ialah orang yang paling banyak mengirim selawat
ataupun mengirim salam kepada saya. Jadi Rasulullah SAW memberitahukan kepada sahabat beliau ini bahawa orang yang paling dekat dengan beliau di hari kiamat nanti adalah mereka yang sentiasa mengirimkan selawat dan salam buat Rasulullah SAW. Kemudian dari Hazrat Abdullah bin Umar bin Al-As meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar orang yang azan sedang menyampaikan azan, maka kamu pun ulangilah kata-kata yang dia katakan. Kemudian sampaikanlah selawat kepada saya. Barang siapa yang mengirim selawat pada saya, maka Allah akan menurunkan rahmatnya 10 kali ganda. Kemudian beliau bersabda lagi, mintalah pada Tuhan untuk saya wasilah. Ini merupakan satu martabat, satu tingkatan yang akan didapatkan oleh seorang dari antara hamba-hamba Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, dan saya mengharapkan bahawa nanti orang itu adalah saya. Siapapun yang meminta wasilah atau perantara pada Tuhan untuk saya, syafaat akan menjadi halal baginya, iaitu dia berhak memperolehi syafaat. Jadi dengan membaca selawat dan salam, mengirimkan selawat dan salam buat Rasulullah SAW, maka kita akan mendapat syafaat. Dari ini jelas kepada kita bahawa jika kita menginginkan kurnia-kurnia Allah Ta'ala, rahmat-rahmatnya dan ampunan-ampunannya, maka itu hanya akan dapat kita raih melalui Rasulullah SAW, dan ini adalah merupakan satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan-kebaikan beliau SAW kepada kita semua, bahawa metod atau cara beliau ajarkan kepada kita untuk meraih ataupun untuk terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui pengiriman selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa kirimlah selawat ataupun salam sejahtera kepada saya. Kamu mengirim selawat, pengiriman selawatmu kepada saya merupakan perantara untuk kesucian kamu dan kemajuan kamu sendiri. Saya balik kepada perkara yang saya ungkapkan di sebelum ini, bahawa Rasulullah SAW tidak memerlukan selawat dan doa-doa kita. Tidak. Tetapi kita yang memerlukan untuk supaya kita maju di dalam kesucian kita. Jadi kita dituntut untuk membaca selawat, mengirim selawat dan salam untuk Rasulullah SAW dan kaum kerabat beliau. Kemudian diriwayatkan oleh Hazrat Anas radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah mengirim selawat pada saya, sebab mengirim selawat pada saya merupakan satu kafarah untuk kamu. Siapa yang mengirim selawat satu kali kepada saya, maka Allah akan mengirim 10 rahmat kepadanya. Lihat betapa besarnya faedah yang akan kita perolehi apabila kita membaca selawat untuk Rasulullah SAW. Tuan-tuan, puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia, kita ini terbentuk dari banyak kelemahan-kelemahan, seperti mana Allah Ta'ala berfirman, khuliqal insana da'ifa, bahawa Allah Ta'ala itu telah menciptakan manusia ini dalam keadaan yang lemah, dan kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Jika tidak ada kurnia Allah, maka tidak diketahui apa perlakuan yang akan kita perolehi di akhirat nanti. Maka metod atau cara untuk menurunkan kurnia-kurnia dan menarik kurnia-kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, jalannya adalah mengirimkan selawat buat Rasulullah SAW. Perantaranya adalah Rasulullah SAW. Perantaranya turunnya rahmat dan kasih sayang serta kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dan terkabulnya doa-doa kita adalah selawat kepada Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak sekali hadis-hadis berkenaan dengan faedah-faedah
yang dapat kita perolehi, yang dapat kita raih apabila kita banyak membaca selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi hadis yang ingin saya kongsi bersama para penonton sekalian, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling terlindung dan mendapat keselamatan dari bahaya-bahaya dan dari saat-saat yang mengerikan pada hari kiamat dari antara kamu semua adalah mereka yang paling banyak mengirim selawat buat saya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semua bahawa kalau kita ingin terlindung daripada kesulitan-kesulitan, daripada mara bahaya, maka berbanyakkanlah kita membaca selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir yang ingin saya kongsi bersama para penonton sekalian berkenaan dengan selawat ini, di mana Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersabda bahawa doa terhenti di antara langit dan bumi, dan selama tidak mengirim selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada bahagian yang akan ke atas untuk dipersembahkan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi, berbalik kepada tadi, terkabulnya doa adalah dengan kita banyak membaca selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam kita memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, pertama sekali kita dituntut untuk membaca, ini metod yang harus kita amalkan, cara yang harus kita amalkan apabila kita membaca doa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama sekali kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita membaca selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Barulah kita baca doa-doa yang ataupun permohonan-permohonan kita yang kita ingin minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Seperti mana Hazrat Umar bin Khattab bersabda tadi bahawa doa terhenti di antara langit dan bumi selama tidak mengirimkan selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka kita hendaklah menyertakan doa-doa itu dengan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaum kerabat beliau. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda berkenaan dengan selawat ini, sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkepentingan pada doa-doa siapa pun, tetapi di dalamnya terdapat satu rahsia yang sangat dalam. Seorang yang kerana ada ikatan cinta peribadi, dia memohon berkat dan rahmat untuk seseorang, maka akibat adanya jalinan cinta peribadi, dia menjadi satu bahagian wujud dari orang itu. Jadi, kalau kita cinta kepada seseorang itu kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kita mengirimkan selawat buat Rasulullah SAW dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jalinan cinta peribadi yang ada dalam diri kita terhadap Rasulullah SAW itu akan membuatkan doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan membuatkan berkat-berkat akan turun kepada kita semua. Selanjutnya beliau bersabda, dan kerana kurnia-kurnia Tuhan yang esa tidak terhingga, maka oleh kerana itu orang-orang yang membaca selawat, yang menginginkan dan memohon berkat untuk Rasulullah SAW akan mendapatkan bahagian dari berkat-berkat yang tidak terhingga sesuai dengan semangat yang ada di dalam hatinya masing-masing. Tetapi berkat-berkat ini sangat jarang lahir tanpa adanya semangat kerohanian dan cinta sejati. Jadi kalau kita ingin menarik kurnia dan kasih sayang Allah Ta'ala, jalinkanlah, hidupkanlah kecintaan kita dengan Rasulullah SAW dengan perbanyakkan kita membaca selawat buat Rasulullah SAW. Di dalam apa yang saya sampaikan tadi dalam tulisan itu, jelas bagi kita bahawa betapa pentingnya kita membaca selawat. Pertama, apa yang beliau terangkan itu ataupun beliau sabdakan itu Hazrat Masih Maud SAW
menasihatkan kepada kita semua bahawa kamu ingatlah bahawa Rasulullah SAW tidak memerlukan doa-doa kamu. Janganlah menyangka bahawa hanya dengan bacaan selawat kamu, martabat Rasulullah SAW akan menjadi tinggi. Tidak. Sebelumnya pun beliau SAW merupakan wujud yang paling tinggi. Seperti mana tadi pun saya dah kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, laula kalama khalaqtu afla. Menggambarkan betapa tingginya martabat Rasulullah SAW. Kalau bukan kerana engkau, wahai Muhammad, aku, yakni Allah Ta'ala, tidak menciptakan alam semesta dan isi kandungannya ini. Tetapi kita membaca selawat supaya dengan selawat itu akan menarik kasih sayang, berkat-berkat dan kurnia-kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, apakah selawat itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Selawat itu ialah alat untuk menggerakkan arsy Rasulullah SAW yang dari mana memancar aliran-aliran nur ini. Ini sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam, di mana beliau menerangkan kepada kita apakah sebenarnya selawat itu. Selawat itu adalah alat untuk menggerakkan arsy Rasulullah SAW yang dari mana memancar aliran-aliran nur ini. Barang siapa yang ingin meraih berkat dan kurnia Tuhan, maka seharusnya lah dia memperbanyakkan membaca selawat supaya timbul gerakan dalam berkat-berkat itu. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton sekalian, terlalu banyak berkat-berkat yang terdapat di dalam wujud suci Rasulullah SAW. Dan keberkatan itu dapat kita raih bersama apabila kita banyak membaca, mengirimkan selawat buat Rasulullah SAW. Kullu barakatin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dewasa ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita banyak melihat banyak sekali usaha-usaha untuk memburukkan wujud suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang yang cetek akal fikirannya. Sebagai seorang muslim yang sejati, sebagai pecinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi kewajipan kita untuk membela wujud suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari terus dihina oleh mereka-mereka yang cetek akal fikirannya. Tapi apakah caranya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua? Tidak ada jalan lain. Caranya adalah dengan kita menghidupkan akhlak-akhlak suci yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita memelihara wujud suci Rasulullah SAW ini dari terus dicela oleh orang-orang yang berfikiran cetek dan dangkal ini. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan debu dan laba-laba untuk melindungi Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup lagi. Sekarang beliau tidak ada lagi. Tetapi bagaimana caranya kita boleh melindungi wujud suci Rasulullah SAW dari terus dihina oleh mereka-mereka yang cetek akal ini adalah dengan kita menghidupkan ajaran-ajaran suci, akhlak-akhlak yang cantik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua di dalam kehidupan kita. Maka dengan jalan itulah kita dapat membela wujud suci Rasulullah SAW. Betapa besarnya berkat-berkat dan kurnia-kurnia yang akan dapat kita perolehi apabila kita banyak membaca selawat dan mengirimkan salam untuk Rasulullah SAW dan kaum kerabatnya, keluarganya, ahli keluarganya. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ajarkan diri kita dan anak keturunan kita semua supaya kita membaca, banyak-banyak membaca selawat untuk Rasulullah SAW dan bukan sekadar membaca saja, malah menghayati dengan menghidupkan akhlak suci Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk kita menjadi pengikut-pengikut sejati Rasulullah SAW, pecinta-pecinta sejati Rasulullah SAW dengan menghidupkan akhlak suci Rasulullah SAW dan perbanyakkan membaca selawat buat Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले